Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini Ustaz lewat sikit buka kitab taklim sebab ada beberapa perkara tadi. Jadi lewat sikit nak baca kitab. Kita macam biasa buka kitab Muntaqab Hadis. Hadis-hadis pilihan karangan Muhammad Yusuf Al-Qandalawi, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qandalawi. Buku ni kalau kalau kita tak ada, elok kita beli. Masa PKP ni boleh kita bacakan untuk anak. Kita hidupkan sunnah Nabi di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita. Kita hidupkan sunnah Nabi di dalam rumah kita. Moga-moga dengan kita baca kitab, kitab-kitab hadis ni, Allah permudahkan urusan kita. Kita menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah kita. Menghindarkan kita daripada musibah. Menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak elok kepada keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab apa? Siapa yang menghidup sunnah Nabi, insya-Allah Allah lindung dia. Sebab apa? Dia jaga, dia kasih kepada Nabi dia, kepada Nabi Muhammad SAW. Allah akan jaga dia sebaik-baiknya, insya-Allah. Buku ni Ustaz rasa tak mahal mana. Boleh dapat di mana-mana kedai buku, insya-Allah. Harga dia bawah 100. Kita infakkan sedikit. Kita sumbangkan sedikit duit kita untuk kita, keluarga kita. Baca pagi sekali selepas bangun tidur, lepas subuh untuk anak-anak kita, dan malam hari sebelum tidur. Supaya menjadi amalan kita sehari-harian, hidupkan sunnah Nabi di dalam rumah kita, menghidupkan ilmu. Majlis ilmu ni di mana-mana saja kita boleh buat. Jadi untuk anak-anak kita sesuainya, untuk kita didik anak-anak kita, insya-Allah. Baik, kita tengok pada bab kalimah pertama, kalimah thayyibah. Bab pertama, kalimah thayyibah, iaitu iman. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan sebiji syair barli. Syair ni barli. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, sebesar timbangan satu zarrah. Baik, saya ulang balik. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, sebesar timbangan sebiji syair, iaitu barli. Syair iaitu barli lah syair ni. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, sebesar timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan satu zarrah. Maknanya siapa yang ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia, Allah akan keluarkan dia daripada neraka. Sebab apa? Dalam hati dia ada kalimah la ilallah, walaupun iman, kebaikan yang dilakukannya seberat timbangan sebiji syair barli. Sebiji barli sekalipun, timbangan sebiji barli sekalipun, ringan sebiji barli sekalipun, tetapi ada kalimah la ilaha illallah, Allah akan keluarkan dia daripada neraka.
Kemudian Allah akan keluarkan juga dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sedangkan iman dia tak banyak. Iman dia sebesar timbangan sebiji gandum. Besar mana sangat sebiji gandum. Tapi Allah akan keluarkan dia daripada neraka sebab iman dia sebesar biji gandum pun, tetapi sebab ada kalimah la ilaha illallah yang lindung dia, Allah akan keluarkan dia daripada neraka. Allah juga akan keluarkan dia setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun dalam hati dia ada kebaikan sebesar timbangan zarah. Zarah besar mana? Titik zarah, titik darah tu, sebagai zarah. Walaupun besar mana sekalipun amalan kita, kebaikan kita lakukan, tetapi ada kalimah la ilaha illallah, Allah akan lindungi kita. Allah akan lindungi kita daripada dia terus diazab di neraka, dan Allah akan keluarkan kita juga daripada neraka. Allah akan masuk kita ke dalam syurga. Sebab apa? Ada kalimah la ilaha illallah di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Emir. Terima kasih Emir. InsyaAllah kita sama-sama taklim, kita sama-sama belajar daripada kitab Muntakab Hadis, hadis-hadis pilihan. Anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yabqa ala zahril ardi baitu madari wala wabari illa adkhalahu Allah kalimatal Islam bi'azzi azizin aw dhulli dhalilin imma yu'izzuhumullah azza wa jalla wa yaj'aluhum min ahliha aw yudhilluhum wa yadinuna laha. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu berkata bahawa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas permukaan bumi ini tidak akan tertinggal mana-mana rumah atau khemah sama ada di bandar, kampung atau padang pasir daripada dimasukkan kalimah Islam oleh Allah. Orang yang taat akan dijadikan oleh Allah ahli kalimah, lalu diberi kemuliaan, sedangkan orang yang tidak taat akan dihina oleh Allah, lalu mereka tunduk di bawah kuasa orang-orang Islam. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata bahawa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas permukaan bumi ini tidak akan tertinggal mana-mana rumah atau khemah sama ada di bandar, kampung atau padang pasir daripada dimasukkan kalimah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat akan dijadikan oleh Allah ahli kalimah, lalu diberikan kemuliaan, sedangkan orang yang tidak taat akan dihina oleh Allah, lalu mereka tunduk di bawah kuasa orang-orang Islam. Allah nak beritahu, hadis ni nak beritahu kepada kita, Nabi nak beritahu kepada kita, tak ada dalam bumi ni, permukaan bumi ni, satu tempat yang Islam tidak akan sampai. Semua tempat Islam akan sampai. Sama ada bandar, kampung atau padang pasir, kalimah Allah ni akan tersebar. Kita faham Islam ni telah tersebar pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat seterusnya, sampai ke China sekalipun, sampai ke Rusia sekalipun, Andalusia, Spanyol sekalipun telah sampai Islam. Maka tak ada tempat yang tak sampai Islam ni. Semua tempat akan sampai. Orang yang tak pada kalimah Allah, pada Allah, maka orang ni mulia. Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah, orang ni akan dihina oleh Allah. Dan mereka akan tunduk di bawah kekuasaan orang-orang Islam. Tengok Islam telah conquer dunia. Separuh dunia Islam telah conquer dan tersebar dakwah sampailah ke kita di Asia ni. Islam telah tersebar. Tak ada tempat yang kalimah Islam tidak akan sampai, insya-Allah. Maka berbahagialah bagi orang yang mengekalkan kalimah la ilaha illallah di dalam hati dia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tengok pada bab seterusnya, solat berjemaah.
An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sadda furjatu fi saffi ghufira lah. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan kekosongan dalam saf akan diampunkan dosanya. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan kekosongan dalam saf akan diampunkan dosanya. Siapa yang penuhkan saf yang kosong, Allah akan ampunkan dia. Bukan susah nak dapat pahala, penuhkan saf pun dah dapat pahala. Bukan belum sembahyang lagi nak penuhkan saf dia. Saf tu kosong, kita nampak saf kosong, kita penuhkan. Pun dah dapat pahala. Mudahnya nak buat pahala. Mudahnya kita nak buat pahala. An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghubung iaitu memenuhkan saf, maka Allah akan menghubungkannya dengan rahmatnya. Dan sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya daripada rahmatnya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghubung iaitu memenuhkan saf, maka Allah akan menghubungkannya dengan rahmatnya. Dan sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya daripada rahmatnya. Siapa berhubungkan saf, Allah akan hubungkan, Allah akan kekalkan dia dengan rahmat Allah. Dan siapa yang putuskan saf, maka dia terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, kalau satu kampung tu bergaduh, kita tengok pada saf dia. Kalau saf tu lurus, maka luruslah hati-hati mereka. Kalau saf tu bengkok, maka bengkoklah hati-hati mereka. Kita dah baca hadis sebelum ni, bagaimana Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW ni kalau dia nak semayang, dia akan pegang bahu, kemudian dia luruskan saf. Dia tak nak bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok, mana hati kita akan bengkok-bengkok. Kita kena luruskan saf. Supaya tak berlaku perselisihan antara kita, sesama kita, di dalam satu kampung, daerah. Maka kita hendaklah luruskan saf dalam ibadat kita. Sebab ibadat kita tak jaga, tak luruskan, rahmat tak akan turun. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab taswiyatus sufuf, dalam bab meluruskan saf. Dalam kitab Abu Daud, hadis Abu Daud. Sudah Abu Daud Keterangan maksud membutuhkan saf ialah seseorang itu meletakkan barang di tengah saf sehingga saf tidak dapat disempurnakan. Ataupun setelah melihat saf yang kosong pun seseorang itu masih tidak memenuhkan saf itu. Masuk putukan saf, kalau orang kita semayang, kita letak barang sebelah kita, menyebabkan orang tak boleh nak masuk rapat pada kita. Itu juga dipanggil memutuhkan saf. Barang tak letak di depan kita. Ataupun kita biarkan saf tu kosong, kita tak nak penuhkan saf. Itu juga menyebabkan terputusnya rahmat daripada kita. Baik, kita tengok pada bab seterusnya. Ustaz cepatkan sikit sebab Ustaz ada kelas lepas ni. Ilmu dan zikir, ilmu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu ka ma'adini zahab wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Al-hadis rawahu Ahmad. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah seumpama lombong-lombong, sebagaimana ada lombong emas dan perak.
Orang yang terbaik semasa jahiliyah, mereka lah orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka ada kefahaman agama. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, manusia adalah seumpama lombong-lombong, sebagaimana ada lombong emas dan perak. Orang yang terbaik semasa jahiliyah, mereka lah orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka ada kefahaman agama. Musnad Ahmad. Dalam hadis ini, manusia telah diumpamakan sebagai lombong-lombong. Sebagaimana dalam lombong-lombong yang berlainan ada logam-logam yang berlainan. Sebahagiannya berharga mahal seperti emas dan perak, dan sebahagiannya berharga murah seperti kapur dan arang batu. Demikianlah juga orang-orang yang berlainan mempunyai adat dan sifat yang berlainan yang menyebabkan sebahagian daripada mereka berdarjat tinggi dan sebahagian yang lain berdarjat rendah. Kemudian selagi emas dan perak itu masih berada di dalam tanah, selagi itulah harganya murah, tidak akan mencapai harga di pasaran. Demikianlah juga manusia, selagi mereka berada dalam kegelapan kekufuran, walaupun sebanyak mana mereka memiliki sifat pemurah dan berani, selagi itulah mereka tidak bernilai seperti nilai mereka setelah menerima Islam dan mempunyai kefahaman agama. Maknanya Islam nak beritahu baik kita bagaimana sekalipun, kalau kita tidak ada Islam, maka tak ada guna. Maka kita hendaklah menjadi seperti emas. Emas apabila tak digali tak berharga, tapi bila digali dia berharga. Dalam tanah yang gelap dia tak ada harga, tapi bila digali, dibawa keluar, maka dia ada harga. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Umar sebelum Islam, dia terlalu garang, terlalu tangkas, dan dia adalah orang terbaik di kalangan orang jahiliah. Bagi mereka, Umar lah pelindung mereka. Tapi bila Sayyidina Umar masuk Islam, dialah yang antara yang terbaik di dalam kalangan orang Islam, yang mempertahankan Islam, yang mengisytiharkan keislaman dia di pasar. Yang ketika itu orang Islam ketika itu tak berani nak mengisytiharkan diri mereka apabila memeluk Islam, tapi Sayyidina Umar berani mengisytiharkan di Islam. Sampai kata-kata dia terkenal di kalangan kita. Sayyidina Umar kata, siapa yang nak jadi janda, maka silalah ke hadapan. Silalah ke hadapan, halang aku daripada Islam. Dan siapa yang nak jadi piatu, silalah halang aku. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika jahiliah dia cukup baik, cukup berharga bagi mereka orang jahil, tapi ketika Islam, dia masuk Islam, dialah antara pahlawan Islam, sahabat Nabi yang terbaik yang pertahankan Islam dengan tangan dan kekuatan dia, kebijaksanaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Baik. Kita tengok pada hadis yang kedua. An Abi Amamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajj tamman hujjatahu. Rawah Tabrani fil Kabir. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk belajar atau mengajar apa-apa kebaikan, maka ganjarannya adalah seumpama seseorang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk belajar atau mengajar apa-apa kebaikan, maka ganjarannya adalah seumpama seseorang yang mengerjakan haji yang sempurna hajinya. Hadis Tabrani Majmu' Zawaid. Jadi Nabi kata Umamah, Nabi cakap, siapa yang pergi ke masjid semata-mata untuk belajar atau mengajar tentang kebaikan, maka seumpama seseorang yang menunaikan haji yang sempurna hajinya. Haji yang sempurna, haji tamam,
ataupun haji mabrur, sempurna, haji yang diampunkan atau diberkati. Begitulah bagi orang yang pergi ke masjid untuk mengajar atau belajar tentang kebaikan, maka dia akan dapat seperti mana pahala orang yang menunaikan haji. Mudah saja dalam Islam. Tuan-tuan, jemaah sekalian, kawan-kawan, kita bacakan hadis-hadis ni kepada anak-anak kita, pada isteri kita. Semoga menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kadang-kadang kita tak ada masa. Kalau kita kerja, kadang tak ada masa untuk baca kitab ni kepada anak-anak kita, pada isteri kita. Maka masa PKP ni, Allah jadikan ni, beli kitab ni, hidupkan sunnah Allah di dalam rumah kita. InsyaAllah rumah kita lebih bahagia, rumah kita lebih tenang. Kita faham dalam masa PKP ni, pandemik ni, ramai yang bergaduh, suami isteri kadang-kadang bergaduh dengan jiran, kadang-kadang bergaduh dengan anak. Jadi kita bacakan kitab ni sesama kita. Semoga menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kadang-kadang kita stres duduk rumah sebab apa, tak boleh keluar. Kerja tak boleh, nak keluar tak boleh, nak ke sana ke sini tak boleh, nak merayap sana sini tak boleh, nak ride, nak berbasikal, nak pergi bercuti, melancong tak boleh. Maka kita jadikan masa ni, Allah bagi kita rehat di rumah, kita beli kitab hadis. Kitab antaranya kitab Muttaqab Hadis. Ustaz suka beli kitab ni, Ustaz suka baca kitab ni, paling simple, paling mudah dibaca, paling mudah dihayati dan siapa pun boleh baca. Tak perlu tunggu dia jadi ustaz ataupun dapat title ustaz, tak perlu. Kita baca setakat mana kita mampu. Kalau kita tak boleh baca matan bahasa Arab dia, hadis ini dalam matan bahasa Arab, kita baca terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Dan kita gilir-gilirkan kepada anak kita atau isteri kita baca. Abang baca hadis nombor 1, adik baca hadis nombor 2. Lama-lama mendatangkan minat kepada mereka, insya-Allah. Apa khabar? Abdul Syukur, doakan Ustaz moga dipermudahkan, insya-Allah. Baik, kita tengok dalam ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berbaring di tempat tidurnya pada waktu malam. Jadi Sayyidina Huzaifah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baring di tempat tidurnya pada waktu malam, baginda akan meletakkan tangan kanan di bawah pipinya, tangan kanan letak bawah pipi dia. Tangan kanan letak bawah pipi dia, kemudian membaca doa ini. Tangan kanan dia letak bawah pipinya ataupun Rasulullah letak di pipi dia, kemudian baca doa ini, Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup, yakni aku tidur dan aku bangun. Dan apabila bangun daripada tidur, baginda membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, bermaksud segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan dihimpunkan. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berbaring di tempat tidurnya pada waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baring nak tidur pada waktu malam, baginda akan meletakkan tangan kanan di bawah pipinya, tangan kanan di bawah pipi dia. Kemudian baginda membaca doa ini, Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu ya Allah aku hidup. Maknanya yakni aku tidur dan aku bangun. Dan apabila bangun daripada tidur, baginda membaca doa ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan dihimpunkan. Hadis riwayat Bukhari. Rasanya anak-anak kita simple, dia tahu doa ni. Kalau sekolah agama biasa baca doa ni. Nak tidur baca Allahumma bika, Allahumma bika, Allahumma ahyana wa amut, ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, dengan bismika, dengan nama Kamu ya Allah kami hidup dan kami mati ya Allah. Sudah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, dengan namamu sekali puji bagi, dengan namamu ya Allah kami hidup ya Allah, selepas kami dimatikan, selepas kami ditidurkan ya Allah. Wa ilaihin nusyur, kepadamu ya Allah kami akan kembali.
Kita kadang-kadang baca Allah bika subhanahu bika amsayna bika ahyana bika amwana wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Adalah doa Nabi ni berbagai-bagai doa kita boleh baca. Yang ini doa yang paling simple, yang paling mudah, yang paling kita senang nak hafal, yang paling senang anak-anak kita nak hafal. Kita hafal dulu baru anak-anak kita hafal. Doa nak tidur baca apa? Allahumma bismika amut wa ahya, ataupun Allahumma ahya wa amut. Kalau ada bangun tidur alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana, ataupun alhamdulilladzi ahyana alhamdulilladzi Allahumma bika Allah bika subhanahu bika amsayna bika ahyana bika amwana wa alaika nabna wa ilaikal masir. Macam-macam doa ada. Yang ni paling simple, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun daripada tidur. Tak susah kita nak ajar anak. Dalam kitab ni dia ajar benda yang paling mudah, doa yang paling simple. Nabi SAW ajarkan kepada umat dia supaya dia amalkan. Kalau Nabi SAW yang digelar khatimun nabiyyin, penutup segala nabi pun, yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa pun membaca doa ini. Takkan kita yang setiap hari melakukan dosa ini tak baca. Yang Nabi yang dijamin syurga pun baca. Kita ni belum tentu dijamin syurga. Belum tentu dijamin syurga, takkan tak nak amalkan. Jadi kita amalkan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Baik, kita tengok pada bab seterusnya. Dalam bab ikram muslimin akhlak yang mulia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memaafkan kesalahan seseorang muslim, maka pada hari kiamat Allah akan memaafkan kesalahannya. Dalam matan bahasa Arabnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman usratahu aqalahu Allah usratitahu yaumul qiyamah. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memaafkan kesalahan seseorang muslim, maka pada hari kiamat Allah akan memaafkan kesalahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang memaafkan kawan kita, kita maafkan kita sebab dia pernah melakukan kesilapan terhadap kita, maka Allah akan memaafkan kita. Paling mudah. Tetapi benda paling mudah ni nampak ringan tetapi berat bagi kita nak sebut. Ustaz, saya minta maaf, kita nak sebut maafkan tu kadang-kadang susah. Masa bila kita nak maafkan orang paling mudah, orang tak minta maaf pun kita maafkan dia dah. Masa bila? Masa hari raya lah. Kan belum lagi apa-apa kita berucap selamat hari raya, maaf zahir batin. Bukan main kita hantar semua. Tetapi nak sebut di lidah paling susah nak maafkan orang. Baik, dalam bab akhlak yang mulia ni Ustaz dah habis baca. Sebelum tu Ustaz baca dengan anak-anak Ustaz, dengan isteri Ustaz, dengan keluarga Ustaz. Ustaz akan ulang balik dalam bab ikram muslimin akhlak yang mulia ni pada taklim yang akan datang. InsyaAllah taklim akan datang, Ustaz akan buat lewat sikit lah. Kalau pukul 7 suku macam tu, ataupun 7.30. Paling cepat pukul 7. Dan kita tengok pada bab seterusnya tentang dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilat dia. Apa fadilat dakwah? Semasa menerangkan sifat-sifat Nabi, Sayyidina Hain bin Abu Hala. Baik, ini kita dah baca semalam. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak panah Bani Saqif telah memusnahkan kami, maka doakanlah kemusnahan untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Saqif. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, anak-anak panah Bani Saqif telah memusnahkan kami, maka doakanlah kemusnahan untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Saqif. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila para sahabat datang jumpa Nabi. Sebab apa? Sahabat kata panah-panah Bani Saqif telah memusnahkan mereka, merosakkan mereka, hampir membunuh mereka. Lalu mereka minta Nabi berdoa sebab mereka tahu doa Nabi tidak ada hijab.
Doa Nabi akan dimakbulkan. Lalu mereka minta kepada Nabi supaya musnahkan mereka, balas balik. Tapi Nabi tak balas. Nabi tak balas. Nabi buat apa? Nabi berdoa, Allah mahdi Saqifan, ya Allah beri petunjuk kepada Bani Saqif. Sebab dalam doa antaranya Nabi ketika diganggu berdakwah di Taif pun Nabi membaca Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri petunjuk kepada mereka kaum aku, sebab apa mereka tak tahu. Kalau mereka tahu tentu mereka takkan buat begini. Sebab apa? Islam datang membawa kebaikan, membawa rahmat kepada mereka, bukan membawa bala kepada mereka, bukan membawa kemusnahan kepada mereka. Itu doa Nabi terhadap kaum yang ingkar. Kita doakan mereka. Moga kalau ada kawan-kawan kita yang buat jahat pada kita, kita doakan mereka supaya Allah beri petunjuk pada mereka. Kepada siapa yang musuh kita pun kita doakan mereka. Sebab tu ulama kata sebelum kita tidur hendaklah kita buat beberapa perkara, antaranya minta ampun, Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua bapa kita, guru-guru kita. Guru-guru kita orang yang berdoakan kebaikan bagi kita. Kemudian memaafkan mereka semua yang pernah menyakitkan hati kita, pernah merosakkan jiwa kita. Maka kita minta pada Allah, ya Allah maafkan mereka, dan ya Allah aku maafkan mereka, kita maafkan mereka. Dan jangan lupa membaca doa untuk diri sendiri, membaca surah-surah Quran untuk diri sendiri, niatkan untuk diri sendiri supaya diri sendiri juga tenang, dan sedekahkan bacaan ini kepada orang yang kita sayang, sekeliling kita, sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Latifi Muhammad Tazri. Terima kasih Latifi. Ustaz doakan Latifi dan yang menonton ni dipermudahkan cara. Moga-moga Allah permudahkan Latifi dalam penjenamaan brand hub dan dalam buka kios yang baru ataupun studio yang baru, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa moga Allah angkat pandemik ni, Allah angkat musibah yang berlaku pada kita ni dengan segera. Asbab kebaikan yang kita lakukan. Ustaz lakukan ni bukan tak ada apa-apa, tak ada apa-apa pun, untuk asbab kebaikan. Asbab kebaikan. Sebab apa kita isikan masa yang lohong ni, yang kosong ini, yang lohong ni, untuk membuat perkara yang baik, insya-Allah. Sebab kita bukanlah baik sangat, bukan baik mana pun, tetapi kita nak jadi baik, baca kitab, baca Quran, bukan sebab kita baik, tetapi kita nak jadi baik, insya-Allah. Semoga Allah perkenankan doa kita supaya musibah yang berlaku pada kita sekarang ni, negara kita dah satu dunia diangkat oleh Allah. Sebab apa? Daripadanya dia datang, kepadanya dia akan kembali. Dan musibah tersebut. Tengok hadis yang terakhir, meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebenarnya bab ni dah habis semalam. Ustaz ulang balik dalam bab ni. Qala Allah Ta'ala wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik, yakni kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Kata yang baik kepada orang yang menentang kebenaran, ya. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka, iaitu yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 53. Allah kata kalau ada orang menentang kita, maka katalah baik kepada mereka. Menentang kita, kita kata baik kepada mereka. Sebab apa? Kita jangan kata kasar kepada mereka, jangan kutuk mereka, jangan maki mereka. Sebab apa? Mereka tak faham. Kita dah belajar tadi tentang hadis ikram muslimin, memulihkan orang Islam. Hendaklah kita berkata baik. Nabi pun berdoa kepada Bani Saqif supaya diberi hidayah. Walaupun mereka berbuat jahat kepada orang Islam, apatah lagi apabila ada musuh di kalangan kita, mereka kutuk kita, hendaklah kita berkata baik kepada mereka supaya Allah beri hidayah kepada mereka. Supaya Allah beri hidayah kepada mereka, kita doakan mereka. Kalau kita doakan mereka, malaikat akan mendoakan kita. Kita dah belajar dalam bab hadis, malaikat mendoakan kita. Sebagaimana kita berdoakan orang tentang kebaikan, malaikat juga berdoa kebaikan kepada kita. Baik, maka dalam bab ni adalah bab meninggalkan perkara yang sia-sia. Nabi bersabda apa? Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man husnil Islam
islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih ma la yu'nih ma la yu'nihi rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun gharib. Babun hadis min ahsanil Islam al-mar'u tarkuhu ma la yu'nih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud hadis di atas ialah tidak memperkatakan perkara-perkara yang tidak perlu. Perkara yang tidak perlu kita tinggalkan. Dan mengelakkan diri daripada perkara yang sia-sia ialah tanda kesempurnaan iman dan juga perhiasan serta kecantikan Islam pada seseorang. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Kadang-kadang kita bergurau, maaf saya cakap pada diri Ustaz, kadang-kadang melampau-lampau. Sedangkan Nabi SAW kalau dia bergurau, dia cakap benda yang benar. Sebab tu diceritakan oleh ulama, siapa tak pasti sama ada benda ni betul ataupun tidak, hadis ni sahih ataupun tidak, wallahu a'lam. Ketika seorang wanita mencari suami dia, tak jumpa. Ni Nabi Nabi dia tak akan gurau sekalipun. Nabi tak akan meninggalkan perkara yang, Nabi tak akan bercakap perkara yang sia-sia. Lalu dia tanya semua orang tak tahu mana suami dia. Lalu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak tak suami dia Rasulullah? Wahai Rasulullah, nampak tak suamiku? Nabi kata, suamimu yang mata tengahnya hitam, kelilingnya putih. Perempuan tu kata, ya Rasulullah, betul. Macam mana Rasulullah, kamu tahu? Nabi kata apa? Semua manusia begitu. Tengah-tengah mata kita memang hitam, keliling mata kita warna putih. Mana Nabi bergurau benda yang benar. Itu pun Nabi bergurau. Kita kadang-kadang bergurau melampau-lampau, kadang-kadang ustaz pun melampau kadang-kadang. Tetapi kalau kita faham tak apalah. Tapi kalau kita bercakap perkara yang sia-sia, bercakap perkara yang kotor, perkara yang mendatangkan dosa, maka kita juga mengelakkan, kita menjauhkan rahmat dari datang kepada kita. Kita dah belajar tadi tentang hadis bagaimana mencari rahmat Allah kan. Jadi kita nak rahmat Allah ni datang, hendaklah kita meninggalkan perkara yang tidak bagus dalam diri kita. Baik, tengok dalam hadis yang kedua, Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku terhadap anggota yang berada di antara kedua-dua tulang rahang dan di antara dua peha bahawa dia tidak akan salah menggunakan lidah dan kemaluannya, maka aku menjaminkan syurga untuknya. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang boleh memberi jaminan kepadaku terhadap anggota yang berada di antara kedua-dua tulang rahang dan di antara dua peha bahawa dia tidak akan salah menggunakan lidah dan kemaluannya, maka aku menjaminkan syurga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Sahal kata, Nabi beritahu siapa yang boleh jaminan kepadaku, siapa yang berjamin kehadapku bahawa dia akan jaga kedua-dua tulang rahang. Apa dia tulang rahang? Lidah kita. Tulang rahang di antara kedua-dua ialah tulang kita lah, lidah kita lah. Dan ada dua jaga. Benda yang ada di antara kedua peha ialah kemaluan dia. Maka Nabi kata dia tidak lain layak untuk masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi benda yang paling penting dalam hidup kita, dalam diri kita nak jaga ialah lidah dan juga kemaluan kita. Sebab benda ni yang paling susah kita nak kawal. Sebab apa? Mereka tak bertulang. Susah nak kawal. Jadi benda ni yang paling banyak dalam diri manusia, dia gagal sebab gagal mengawal lidah, dia gagal mengawal kemaluan dia, nafsu dia. Lidah berkatakan, menyebutkan ataupun membicarakan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Baik, saya ingat sampai sini saja. Jika ada soalan, Ustaz buka. Sebab Ustaz ada kelas Al-Quran. Siapa-siapa nak join kelas Al-Quran Ustaz, boleh PM Ustaz. Bagaimana Ustaz nak join kelas Al-Quran Ustaz, boleh PM Ustaz. Nanti Ustaz boleh tahu bagaimana cara dia. Baik. Ada siapa yang tanya soalan, boleh tanya pada Ustaz. Apa yang Ustaz boleh jawab, Ustaz cuba jawab. Apa yang tidak boleh, Ustaz akan rujuk kepada yang lebih arif.
Moga kita berkongsi ilmu. Ilmu ni kata Sayyidina Ali, antara ilmu dengan harta, Sayyidina Ali antaranya berkata ilmu ini apabila dibelanjakan, diberitahukan, diajarkan akan bertambah. Tetapi kalau harta dibelanjakan akan habis. Ilmu ini menjaga kita, tetapi harta kita jaga harta. Harta kita jaga harta. Ilmu ini membawa kebaikan kepada kita, harta kadang-kadang tidak membawa kebaikan kepada kita pun kadang-kadang. Menyebabkan kita lalai. Baik, ada soalan? Ada yang bertanya? Email ada nak tanya, lihat TV, ada nak tanya ke apakah Cikgu Abdul Syukur, ada nak tanya apa-apa? Boleh tanya. Siapa yang berminat dengan kelas Al-Quran, insya-Allah maklumkan kepada Ustaz. Kita perlu masuk join kelas Al-Quran Ustaz. Baik. Kalau tak ada, Ustaz sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asri. InsyaAllah esok kita ketemu lagi lepas subuh dalam jam 7 suku insyaAllah. Ustaz lewat sikit lah. Lewat sikit. Kita mulakan kelas muntakab hadis ni, hadis pilihan ni. Lewat sikit. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah TV, saya doakan semoga kita semua berjaya. Salam dekat Acap, ya. Happy salam dekat Acap, ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.